Bahagian A. Bahagian A dahulu, soalan bahagian A ni subjektif. Dia ada 8 soalan dan dia membawa kepada 60 markah. Dia ada berikan 3 rajah kat sini. Rajahnya menunjukkan 3 bahan. Satu adalah bahan kaca. Yang kedua adalah tembika. Yang ketiga adalah topik leather. Yang ini kita belajar dalam tajuk tingkatan 4. Dalam tajuk tingkatan 4 kita belajar bahan kimia untuk industri. Kita ada kaca ni, kaca utama dia ialah silika dan dia ada beberapa jenis kaca. Kaca ni ada kaca silika terlakur, ada kaca soda kapur, ada kaca borosilikat dan ada kaca plumbum. Dan perubahan kaca ini terbentuk apabila silika kita campurkan dengan beberapa bahan. Contoh kalau kita tambahkan dengan natrium karbonat, dia akan jadi kaca soda kapur. Kita campurkan dengan plumbum, dia akan jadi kaca plumbum. Dan dia akan memberikan sifat yang berbeza kepada kaca dan menyebabkan kaca boleh digunakan untuk bahan-bahan yang lain. Tembika pula adalah seramik. Asasnya dia tembika lah. Dan seramik ni kita ada beberapa jenis seramik juga. Dan untuk topik leather ni, dia punya utamanya topik leather ni adalah bahan komposit. So bahan komposit ni pun dia ada beberapa jenis bahan komposit. Dan kegunaan dia. Ada lagi bahan yang bahan kimia untuk industri yang tak ada dalam soalan ini. Contohnya macam alloy. Alloy pun dia ada pecahan-pecahan dia. Dan untuk tajuk yang ini, dalam soalan peperiksaan SPM biasanya mesti akan ada lah. Dan dia lebih kepada penghafalan. Jadi kalau pelajar dia hafal, baru dia boleh jawab. Kalau tak hafal, dia tak boleh jawab. Contoh macam ni kan, periuk kaca. Soalan A. Nabihah menggunakan periuk kaca, nyatakan komponen utama untuk kaca. Jadi komponen utama untuk kaca ni, jawapannya adalah silika. Ataupun silika ini adalah silikon dioksida. Dia ada 2 jawapan yang diterima lah. Dan untuk soalan macam ni, bila dia tak berikan apa yang dia nak, dia tak berikan formula ke ataupun dia minta nama, dia kata nyatakan, maknanya dua-dua jawapan ini boleh diterima. Apakah jenis kaca yang digunakan oleh Nabihah? Kaca yang guna ni kalau kita nampak, periuk kaca, dia letakkan api kat sini ya. Maksudnya, ini adalah kaca, jenis dia adalah kaca borosilikat. Dan apa sebab jawapan anda di A2 ni, kaca borosilikat, kenapa kita pilih ni? Sebabnya ialah dia tahan kepada suhu yang tinggi ya. Kalau kita dapat lihat tu, kita boleh panaskan dia ke atas dapur. So dia tahan haba. Ini adalah sifat dia. Tuliskan formula sebatian bahan yang ditambah kepada periuk kaca untuk membolehkan sesuai digunakan untuk periuk memasak. Dia suruh tuliskan formula. Okey. Kaca borosilikat ni terbentuk apabila silika kita tambahkan dengan boron oksida. So boron oksida formulanya ialah B2O3. Tak boleh berikan nama kerana dalam soalan dia minta tuliskan formula. Seterusnya, tembika adalah seramik tradisional. Okay, seramik tradisional. Apakah komponen utama tanah liat ni? Jawapannya ialah aluminosilikat. Hanya ada beberapa orang pelajar saja yang dapat jawab. Jangan cikgu rasalah dia dapat jawab ni sebab dia menggunakan sumber lah. Kita lihat buku dan sebagainya. Ada yang tak dapat jawab langsung, dia tinggalkan. Ramai juga yang ada tinggalkan beberapa soalan tu. Ataupun nama lainnya kaolin. Ini adalah komponen utama dalam tanah liat. Nyatakan satu sifat asas bagi seramik. Seramik ni bagusnya, ingatkan satu, penebat haba. Dalam pengajaran, cikgu selalu suruh ingatkan satu ataupun ingatkan 2. Dia penebat haba, selain daripada tu dia keras dan kuat. Dia juga adalah penebat elektrik. Itu sebab seramik ni kalau kita lihat digunakan dekat, kalau bahagian enjin tu digunakan untuk buat plug. Kenapa? Kerana dia tahan haba.
C. Topic ladder adalah satu contoh bahan komposit yang dihasilkan daripada gabungan. Okey, untuk bahan komposit, dia ada dua bahan. Satu adalah bahan metrik. Satu lagi adalah bahan pengukuh. Pengukuhan lah. Dia ada dua bahan. Bahan pengukuhan, bahan metrik. Ini bagi satu komposit. Dia ada dua bahan. Bahan metrik, bahan pengukuh. Bahan metrik ni ialah bahan yang akan mengikat bahan pengukuh. Bahan metrik maksudnya cecair dia. Apa bahan yang akan melindungi bahan pengukuh. Contoh kalau kita ada tadi tu topik ladder, bahan metriknya adalah plastik. Luaran dia adalah plastik dan dalamnya ia adalah gentian kaca. Gentian kaca. Kalau bahan itu diperbuat daripada gentian kaca je, gentian kaca ni contohnya macam bekas untuk simpanan air ya. Tangki air diperbuat daripada gentian kaca. Dia kuat tapi dia tidak terlalu kuat. Kalau kita jadikan dia bahan komposit, kita tambahkan dengan plastik, plastik tu akan mengikat gentian kaca, so dia akan menjadi helmet topik ladder dan dia akan menjadi lebih kuat. Apakah fungsi bahan metrik seperti yang cikgu cakap tadi? Bahan metrik tadi dia punya fungsi adalah mengelilingi dan mengikat bahan pengukuh. Bersama. Ini fungsi dia. Berikan contoh lain. Kita berikan contoh konkrit yang diperkukuhkan. Okey, konkrit yang diperkukuhkan ni, okey ya. So apa bahan metrik dia? Bahan metriknya adalah simen. Kita ada simen kan? Simen, pasir dengan batu itu adalah dia punya bahan metrik dia. Bahan pengukuh dia kalau dalam konkrit ni, kalau pelajar nampak masa buat rumah dia gunakan besi kan, dia gunakan dawai. Jadi besi dan dawai itu berada dekat dalam, dia dikelilingi oleh simen. Simen itu bertindak sebagai metrik. Itu sebabnya bahan komposit ni dia ada dua. Contoh-contoh bahan komposit yang lain, gentian optik, kaca fotokromik, superkonduktor, itu antara contoh-contoh lain lah. So nak tak nak memang kena hafal lah. Kalau tak hafal tidak boleh menjawab soalan yang macam ni ya. Okey, itu soalan nombor 1. Soalan nombor 1, soalan berkaitan dengan pembelajaran isi kandungan tingkatan 4 bahan kimia industri ya. Kalau tajuk tingkatan 5 yang pelajar kena hafal, yang untuk membaca je tajuknya adalah bahan kimia untuk pengguna. Yang tadi bahan kimia industri kan. Untuk tingkatan 5 bahan kimia untuk pengguna. Satu lagi adalah tajuk polimer. Dia tajuk yang melibatkan penghafalan. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 2. Rajah menunjukkan radas untuk menentukan takat lebur bahan X dengan pemanasan pepejal X sehingga lebur. Jadi bahan ini dia bermula daripada pepejal. Apabila kita panaskan, dia akan jadi lebur. Penting untuk yang ini supaya pelajar tak tersilap. Okay, maknanya pemanasan dibuat daripada pepejal sampai dia lebur, dia akan jadi cecair. So dia ada kawasan kat sini, pepejal tambah cecair. Ini penting untuk pelajar tahulah supaya tak terlajak nanti kepada gas. Apakah maksud takat lebur? So maksud takat lebur ni, kalau pelajar tak letakkan perkataan suhu, jawapan itu tidak akan diterima. So yang penting sekali, mesti ada perkataan suhu, lepas tu lah barulah di mana pepejal bertukar kepada cecair. Bertukar kepada cecair. Okey.
So yang diutamakan kat sini adalah perkataan suhu. Sebab ada juga pelajar dia salah konsep bila dia minta dalam soalan minta untuk pelajar tandakan dekat mana takat lebur, pelajar tunjukkan suhu. Itu adalah satu kesalahan. Kepada masa itu adalah satu kesalahan. Dia mesti tunjukkan suhu. Apakah tujuan menggunakan kukus air dalam eksperimen ini? Satu jawapan yang kita terima adalah kerana naftalena mudah terbakar. Jawapan yang utamanya adalah untuk pemanasan sekata. Ini tujuan dia. Pemanasan sekata. Okey. Sebaiknya gunakan perkataan-perkataan yang selalu kita gunakan lah. Jangan kata pemanasan rata dan sebagainya. Kita gunakan pemanasan sekata. Takat lebur bahan X, soalan C, boleh ditentukan dengan menggunakan kukus air. Namakan bahan X. Okey, yang ini naftalena. Kita buat eksperimen. Okay, yang lain tu kena hati-hatilah sebab kalau yang lain kalau pelajar berikan bahan yang memerlukan suhu lebih daripada 100 darjah Celsius, tak boleh guna kukus air. Ataupun pelajar berikan bahan yang dalam keadaan cecair pun kita tidak boleh terima sebab dia dah bagi tahu kat atas tu contohnya ialah pepejal. Dan kita tak ada guna lain lah. Kita gunakan naftalena dalam soalan ini. D. Kalium nitrat mempunyai takat lebur 334. Bolehkah takat lebur kalium nitrat ditentukan dengan menggunakan kukus air? Ada dua soalan. Satu, bolehkah? Dia tanya. Lepas tu terangkan jawapan. So rata-rata ramai dapat jawab tidak boleh. Okey, betul tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini disebabkan oleh kerana takat lebur bagi kalium nitrat ini ialah 334. Manakala takat didih bagi air adalah 100 darjah Celsius. Jadi sampai air kering pun tak akan capai suhu 300 darjah Celsius. Kerana takat didih air adalah lebih rendah dari takat lebur bagi kalium nitrat. Jadi tak boleh lah. Dan kalau soalan dia dipanjangkan, dia kata berikan contoh bahan yang boleh digunakan. Okey, kita boleh jawab, kita gunakan tukarkan air kepada minyak. Kenapa minyak ini kita boleh gunakan? Minyak kita boleh gunakan kerana minyak dia punya takat didihnya adalah lebih tinggi daripada kalium nitrat. Tapi pelajar kena hati-hatilah, kena lihatlah. Takat lebur ni maksudnya pepejal kepada cecair. Takat didih ni maksudnya cecair kepada gas. Kalau bahan itu daripada keadaan cecair, kita lihat kepada takat didih. Kalau bahan itu mula-mula dalam keadaan pepejal, kita akan lihat kepada takat lebur. Ini soalan yang cikgu berikan tadi. Cikgu nyatakan tadilah kesilapan yang antara pelajar lakukan. So graf menunjukkan suhu melawan masa bila bahan Y dipanaskan dari 60 darjah Celsius kepada 90 darjah Celsius. So bahannya yang ini kan. Dikata okey. Nyatakan takat lebur. Bila dikata nyatakan takat lebur, maknanya bahan ni kita tahulah. Dia daripada pepejal kepada cecair. Kat sini ialah pepejal tambah cecair. Ini dari segi keadaan dia. Berdasarkan graf, nyatakan takat lebur bahan Y. Okey, sepatutnya pelajar kena jawab suhu lah kan. 78 darjah Celsius. Ada pelajar yang tersilap, dia berikan T1. T1 itu masa untuk dia mula melebur. Jadi tidak menjawab soalan. Dia keliru. Takat lebur tu apa? Masa ataupun suhu. Okay, soalan yang kedua. Terangkan mengapa suhu tidak berubah daripada daripada T1 kepada T2 suhu tidak berubah. Pada suhu tidak berubah itu adalah takat leburnya. Kenapa berlaku macam tu walaupun haba kita berikan? Kerana haba diserap oleh zarah. Haba diserap oleh zarah. Ini satu markah. Markah yang kedua,
untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Okey. Dia ada dua lah pelajar kena ingatkan. Ini satu. Satu lagi kalau macam ni. Dia turun pula. Haba berkurang kan. Sepatutnya dia akan turun. Tetapi kenapa kat sini dia malar? Kemana perginya haba yang dibebaskan? Kalau kat sini kita sebut haba yang dibebaskan diimbangi oleh haba yang dihasilkan apabila atom-atom menarik antara satu sama lain untuk bertukar daripada cecair kepada pepejal. Sebab proses ini bebaskan haba, proses untuk atom tu dia rapat antara satu sama lain juga dia akan membebaskan tenaga. Itu sebabnya dia akan ada tanda yang malar. Jadi ada dua benda lah yang pelajar kena ingatkan. Sama ada keluar soalan untuk graf takat lebur ataupun graf takat beku. Kedua-duanya mesti ada dalam pengetahuan pelajar lah, dan kena hafalkan lah sebab ayat dia tu kita tak boleh tukarkan dengan yang lain. Soalan B, bahan Y tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan. So bahan ni kita ada dua jenis lah. Satu kita ada bahan covalent, satu lagi kita ada bahan ion, sebatian ion dan sebatian covalent. Kalau tak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan, ini adalah ciri bagi sebatian covalent. Dan dia minta nyatakan jenis zarah. Zarah ni pula kita ada 3 jenis zarah. Kita ada atom, kita ada molekul dan kita ada ion. Kalau dia sebatian covalent, zarahnya adalah zarah molekul. Kalau kita ada sebatian ion, zarahnya adalah zarah ion. Okey, jawapannya molekul. Jadual menunjukkan dua bahan. Tandakan jenis zarah bahan Y yang molekul itu. Mana yang molekul? Jawapannya ialah karbon dioksida. Yang atas ni sebab dia adalah ini pun contoh yang salah lah. Kita tak ada magnesium dioxide lah. Patutnya saya berikan ni adalah magnesium oksida ni ya. Magnesium oksida. Okey, kita tak ada bahan yang namanya magnesium dioksida. Baru perasan ada kesalahan kat situ soalan tu. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, nombor 4. Rajah menunjukkan model atom yang dicadangkan oleh Neil Bohr. Sebenarnya dalam soalan ni yang cikgu nak tunjukkan ialah dalam ini ya. Dalam ni. So, namakan X dan Y. X ini adalah ini zarah seatom. X adalah elektron. Manakala Y ini yang cikgu nak sebenarnya adalah proton. Tetapi dalam penandaan dan cikgu juga nampak jugalah dekat soalan tu dia tak jelas. So sekiranya pelajar dia jawab elektron, kita akan dia jawab nukleus, kita akan terima. Okay, zarah-zarah seatom yang manakah terlibat dalam tindak balas kimia? So di dalam tindak balas kimia ni kita ada dua jenis bahan yang akan terhasil. Yang pertama adalah sebatian ion. Yang kedua adalah sebatian covalent. So bagaimana ikatan-ikatan ini terbentuk? Ikatan akan terbentuk melalui proses perpindahan elektron ataupun perkongsian elektron. Jadi zarah subatom yang terlibat dalam tindak balas kimia adalah elektron. Sama ada elektron ini kita pindahkan dia dalam pembentukan ikatan ion ataupun kita buat perkongsian elektron dalam ikatan covalent. Jadi elektron yang terlibat dalam tindak balas kimia. B, apakah yang dimaksudkan dengan nombor proton? Dia berikan kat sini atom PQR, ini nombor nukleon, nombor proton. Apa pentingnya nombor proton? Macam yang telah cikgu jelaskan sebelum ni, pentingnya proton ni dia akan sama dengan elektron bagi sesuatu atom yang neutral. So bila kita dapat nombor proton di 16 ni adalah bilangan proton yang duduk dalam nukleus. Dia akan sama juga dengan bilangan elektron. Jadi kita boleh tuliskan 286, 287 mewakili susunan elektron. 287. Bagi atom neutral.
So sebab cikgu berikan contoh Q ni ya. Q ni atom neutral, Q 287. Tak neutral macam mana? Tak neutral apabila dia jadi ion. So kalau Q ni dia jadi ion, ion yang bercas apa? Q kalau dia jadi ion, kita lihat kat sini dia 287, dia boleh untuk menerima satu elektron, dia akan jadi 288 dan sekarang ni cas dia akan jadi negatif. Macam tu ah. Dia akan jadi ion. Kalau jadi ion, bilangan proton dia tak akan sama dengan bilangan elektron. Kalau dia jadi ion, bilangan proton sama ada dia dalam keadaan neutral ataupun ion tetap sama. So bilangan proton dia tetap 17. Cuma sekarang bilangan elektron dia dah berbeza kerana dia adalah ion. Kalau dia atom neutral, bilangan proton akan sama dengan bilangan elektron. Itu bezanya. Pelajar kena ingatkan itu konsep dia. Apakah yang dimaksudkan dengan nombor proton? Nombor proton adalah nombor yang menunjukkan satu nombor yang menunjukkan bilangan. Tunjukkan bilangan proton dan neutron. Tak boleh silap neutron bilangan proton dan neutron dalam nukleus. Tambahkan sikit lah. Pelajar banyak tinggalkan sampai situ je. Dalam nukleus sesuatu atom. Okay, ya. Dan kalau cikgu berikan satu perwakilan kat sini. Cikgu ambil Q tu macam ni. Nombor proton yang kecil. Yang besarnya ialah nombor nukleon. 17 kat sini ialah 35. Kita tolakkan ni 18. 18 ni adalah bilangan neutron. Okey ya. Neutron ni duduk dalam nukleus sama dengan proton. Bilangan proton dengan bilangan neutron ni dia akan sama dengan nombor nukleon. Itu mesti adalah pelajar kena tahu keseluruhannya. Okey, so menjawab soalan yang kedua ni, berapakah bilangan neutron dalam atom Q? Macam itulah caranya kita buat. Kita akan dapat 18. Tuliskan susunan elektron bagi atom R. Atom R 2, 8, 7. Okey. Lepas tu apa lagi dia minta? Lukiskan susunan elektron bagi atom R. So macam mana tuliskan susunan elektron? Mula-mula kita lukiskan nukleus dia, labelkan dalam tu atom dia. Petala pertama kita isikan dengan 2 elektron. Petala yang kedua kita isikan dengan 8 elektron. Dan petala yang ketiga kita isikan dengan 7 elektron. Dan cikgu perhatikan untuk soalan yang ini rata-rata pelajar dapat menjawab dengan betul lah. Bagus. Maknanya yang ini tak menjadi masalah kepada pelajar dia betul. Yang salah nanti untuk ramai juga yang salah untuk lukiskan susunan untuk ion yang itu ramai salah. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Nyatakan bilangan elektron valen bagi atom R. Elektron valen ni apa maksudnya? Elektron yang ada pada petala yang terluar. 7. Nyatakan atom-atom yang merupakan isotop. Jawapannya dia mesti 2. Q dan R. Nyatakan sebab. Okey, sebabnya mesti ada kerana atom dia mesti ada bila isotop. Dia ada sama, dia ada beza. Kerana atom mempunyai nombor atom yang sama tetapi yang beza apa? Tetapi nombor nukleon yang berbeza. Masih ada pelajar yang salah dia cakap nombor neutron yang berbeza. Kita tak ada nombor neutron. Yang kita ada adalah bilangan neutron. So kalau kat sini pelajar nak gantikan dengan neutron, pelajar boleh
Jawab, kerana atom mempunyai nombor atom yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Kalau tak salah lah. Okey, seterusnya lukiskan susunan elektron bagi ion Q. Yang ini ramai pelajar salah. Okey, untuk ion Q, Q ni dia 287 susunan elektronnya. Jadi kita akan buat macam ni kan. Q, petala pertama 2 elektron. Petala kedua 8 elektron. Kalau dia atom Q, petala ketiganya ialah 7. Tetapi oleh kerana dia adalah ion Q, petala yang terakhir ini mesti ada 8. Jadi kalau pelajar jawab macam ni, salah. Walaupun dia buat kurungan macam ni, dia buat tanda negatif kat sini, jawapan salah sebab petala terakhir dia tidak mencapai susunan elektron yang stabil. So kena pastikan susunan elektron dia sekarang ni bila ion Q dia jadi 288. Masa dia 288 tak ada kandang itu adalah atom. Itu beza dia. Okey. Soalan seterusnya, soalan yang kelima. Okey, ini adalah penentuan formula empirik seperti yang telah kita bincangkan sedikit hari itu dalam soalan objektif. Dia ada dua kaedah untuk formula empirik ni. Sekiranya melibatkan logam reaktif yang macam ni, kita gunakan pembakaran dengan oksigen. Contohnya magnesium ataupun contoh lain zinc. Yang tidak reaktif, contohnya koprum, argentum, kita gunakan kaedah ini. Kaedah ini ialah penurunan dengan hidrogen. Jadi dia akan ada satu bahagian yang mengalirkan gas hidrogen. So kalau kita lihat kat sini, kita ada dua bahan ni, larutan A dan juga bahan B ni akan menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen akan masuk. Dan gas hidrogen ini akan menurunkan logam oksida M. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Namakan larutan A dan bahan B yang digunakan. Untuk menghasilkan gas hidrogen ni kita gunakan sifat kimia bagi asid. Asid apabila dia bertindak balas dengan logam, dia akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. So larutan A ni mestilah asid. Dia suruh namakan, jadi kena berikan nama. Contoh, sekurang-kurangnya pelajar hafalkan asid hidroklorik. Ini cikgu ajar. Selain tu boleh gunakan sebarang jenis asid. Asid lemah pun boleh tetapi tidak cantik lah. Jadi berikan asid yang kuat. Kalau asid lemah tindak balas akan berlaku dengan perlahan. Secara teorinya jadi tapi secara praktikalnya tidak praktikal lah. Bahan B logam. Logam yang reaktif contohnya berikan zinc. Tuliskan persamaan kimia. Asid hidroklorik tambahkan dengan zinc. Hasilnya adalah zinc klorida tambahkan dengan gas hidrogen, seimbangkan persamaan. Okey. So macam itulah sepatutnya pelajar jawab. Okay. Seterusnya dia berikan jadual keputusan untuk eksperimen ini. So kalau pelajar lihat kat sini kan, kita ada 3 nilai lah. Yang pertama, jisim tiup pembakaran tambah kertas asbestos. Kalau kita labelkan dia sebagai A. Jisim tiup pembakaran tambah kertas asbestos tambah oksida M sebelum pembakaran. Ini ialah B. Dan jisim tiup pembakaran tambah kertas asbestos hasil selepas pembakaran adalah C. Jadi kalau kita nak tahu jisim, okay, kalau kita nak tahu jisim untuk oksigen, ada dua benda kat sini. Satu adalah jisim oksigen, satu lagi adalah jisim untuk M sahaja, logam M. So nak tahu jisim untuk oksigen, tengok macam mana nak dapatkan jisim untuk oksigen. So kalau dapatkan jisim oksigen, kita akan tolakkan B dengan C ya. So kalau kita tolak B dengan C,
hasil selepas pembakaran ni yang kita dapat ni adalah logam lah, logam M tadi tu. Yang ini adalah hasil selepas pembakaran, dia adalah M. So kalau kita nak dapatkan jisim oksigen, jadi apa yang kita buat adalah kita tolakkan B dengan C. Ini tolak ni. Jisim tolak jisim tiup pembakaran habis. Kertas abeso tolak kertas abeso habis. Oksida M tolak hasil selepas pembakaran. Yang kita dapat adalah oksigen. Kalau kita dapatkan jisim logam M, kita akan tolakkan C tolakkan dengan A ya. Tiup pembakaran tolak tiup pembakaran habis, kertas abesto tolak kertas abeso habis, yang tinggal adalah hasil selepas. Hasil selepas itu adalah M. So tentukan formula empirik bagi oksida M. Menentukan formula empirik, cikgu dah latih pelajar seperti robot lah ni sebenarnya. So yang pertama kita perlu ada jisim. Yang kedua kita perlu ada mol. Yang ketiga kita perlu ada nisbah, mol. Seterusnya kita akan tuliskan formula empirik. Yang kita nak tentukan adalah logam M dan juga oksigen. Jisim bagi logam M, tolakkan yang sana tu kita akan dapat 5.5. Manakala oksigen kita akan dapat 3.2. Beberapa orang pelajar dapat menjawab dengan baiklah, ini betul lah. Tetapi ada pelajar yang dia tak ada idea langsung. Patutnya tak ada idea, sila rujuklah untuk dapat macam mana nak jawab. Sebab dia senang je, dia dapat jisim ni, nak dapat mol 5.5, kita bahagikan dengan jisim atom relatif 55. 3.2 kita bahagikan dengan jisim atom relatif 16, kita akan dapat nisbah mol, kita akan dapat molnya kat sini 0.1. Yang ini adalah 0.2. 0.1 paling kecil, jadi 1 nisbah 2. Formula empirik kita ialah MO2. Okey, sepatutnya jawapan macam ni lah. Dan masa cikgu ajar, cikgu minta pelajar untuk buatkan kotak sebagai ingatan lah. Senang lah, rugi kalau tak dapat jawab soalannya macam ni. Soalan seterusnya, tuliskan persamaan kimia bagi penurunan oksida M oleh hidrogen. Okey, sepatutnya kalau soalannya dia berikan dalam bentuk simbol, kita juga kena jawab dalam simbol lah. Daripada logam MO2 tambah hidrogen, dia akan jadi logam M tambah air. Macam tu lah. So kalau kita lihat ni 2, so kita letakkan 2 kat sini. Seimbangkan persamaan. So kita ada persamaan kimia yang seimbang mewakili proses penurunan. Ada pelajar dia jawab kuprum kat sini. Kalau dia jawab kuprum dia akan jadi salah sebab M itu sebenarnya adalah mangan. Mn dia bukan merujuk kepada kuprum. Okay. Bila soalan gunakan simbol, pelajar gunakan simbol. Nyatakan satu langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga ni nak pastikan eksperimen ini akan berlaku dan dia akan menghasilkan keputusan seperti yang kita inginkan. Okey. Yang pertama kita boleh gunakan adalah alirkan gas hidrogen beberapa minit sebelum kita panaskan kuprum oksida. Sebelum kita mulakan eksperimen, itu adalah satu langkah berjaga-jaga yang bagus. Yang kita boleh gunakan langkah berjaga-jaga untuk sama ada eksperimen formula empirik bagi logam tidak reaktif dan juga logam reaktif. Kita hafalkan satu je. Kita gunakan, ambil yang ini ya. Proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan dilakukan sehingga mendapat jisim yang malar. Okey. Untuk langkah berjaga-jaga yang ini kita boleh gunakan untuk dua-dua eksperimen. Tapi untuk eksperimen ini kalau pelajar jawab
alirkan gas hidrogen beberapa minit pun betul. Kalau untuk magnesium oksida tu, kalau pelajar jawab buka dan tutup mangkuk pija untuk membenarkan oksigen masuk kan, pun boleh diterima. Tapi bila kita gunakan yang ini, kita hafal satu, kita boleh gunakan untuk kedua-dua kaedah, sama ada kaedah pembakaran dengan oksigen ataupun penurunan dengan hidrogen. Jadi hafal yang inilah. Nak tak nak caranya hafal lah. Okey, soalan 6 berkaitan dengan tiub U. Nampak tiub U je, soalannya adalah redox. Bila dia guna ferrum 2 je, okey, ini adalah satu keistimewaan lah. Bila guna ferrum 2, apa yang dalam pengetahuan pelajar, cikgu kata ferrum 2 dia akan jadi ferrum 3. Nampak tak? Okey. So apa dia proses yang dialami oleh ferrum 2 ni? Dia akan mengalami proses pengoksidaan. Jadi, ferrum 2 sulfat ini akan mengalami proses pengoksidaan kerana ion ferrum 2, nombor pengoksidaan dia berubah daripada 2 kepada 3. Ini adalah persamaan separuh. Kalau cikgu buat, tambahkan E ya, sebab elektron dia suka dengan cas positif. Kalau ada 2 ada positif, dia akan pergi kepada yang lebih banyak positif. Okey. Apa yang lagi penting untuk soalan berkaitan dengan redox ini adalah pemerhatian. Apa pemerhatian dia? Pemerhatian dia adalah perubahan warna. So kalau kat sini, senangnya redox ni, satu mengalami proses pengoksidaan, satu lagi ini akan mengalami proses penurunan. So apa yang akan berlaku pada bromin? Air bromin ni, dia akan jadi ion bromida. Elektron dia letak sini ya. Elektron dia tak akan suka dengan cas negatif. So, apa perubahan warnanya? Kat sini bromin, brown, perang. Perang dia akan menjadi tidak berwarna. Dan warna ni sama juga, carta warna kena dihafalkan. Yang ini tidak berwarna. Dari segi proses perpindahan elektron, pengoksidaan melepaskan elektron, manakala penurunan menerima elektron. Itu semua kena dalam pengetahuan pelajar lah. Okay. Dari segi anod dan katodnya macam mana? Dari segi anod dan katodnya, proses pengoksidaan adalah lepas elektron, so dia adalah anod. Satu lagi dia adalah katod. Pelajar juga mesti boleh untuk menuliskan notasi sel daripada sel yang macam ni. Panjang sebenarnya tajuk ni bila dia berkait-kait. Okey, kita pergi kepada soalan. Apakah fungsi asid sulfurik cair? Yang ni tak boleh digantikan dengan lain lah. Fungsinya adalah untuk membenarkan ion-ion bergerak melaluinya. Okay. Ada juga pelajar yang kata untuk memisahkan antara dua elektrolit. Itu boleh tetapi kurang tepat. Yang tepatnya ialah ini. So kalau ada pelajar beri itu, kita berikan markah, tetapi lain kali gunakan yang ini yang utama. Tunjukkan arah pengaliran elektron. Seperti yang cikgu cakap tadi itu. Pengoksidaan akan melepaskan elektron dan maknanya elektron akan bergerak macam ni lah. Ada pelajar yang buat macam ini tau. Okey, ini betul. Jangan buat macam ni. Ini salah. Tunjuk anak panah dekat bahagian tengah ni salah. Kerana elektron dia akan bergerak melalui litar luar. Kalau pelajar buat macam ni seolah-olah dia melompat. So jangan buat kat tengah ni. Ada beberapa orang pelajar buat kat tengah. Ini adalah contoh yang salah. Yang betul sama ada kita buat anak panah macam ni ataupun kita buat dekat luar dia macam tu. Okey. Merujuk kepada tindak balas di elektrod P. P yang ada ferrum 2 sulfat. Namakan hasil tindak balas yang terbentuk. P, ini bahan, ini hasil. Namakan hasil tindak balas yang terbentuk. Dia minta nama. So namanya adalah ion
ferm dalam kurungan 3. Macam tu Huraikan ujian kimia untuk mengesahkan produk yang terhasil dalam C1. Macam mana nak mengesahkan logam untuk ion logam. So kita akan cara buatnya ialah kita tambahkan kita akan tambahkan, kena buat ayat tambahkan sebab hurai kan. Hurai ni dia ada 3 benda yang macam cikgu cakap. Apa yang pertama ialah bahan kimia yang kita gunakan, bahan guna. Yang kedua adalah kaedah. Dan yang ketiga keputusan dia, result dia. Ada 3 benda yang perlu pelajar nyatakan. Kaedahnya tambahkan 2 cm padu natrium hidroksida ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan elektrod B. Larutan yang ada tadi itulah. So apa keputusannya? Mendakan perang dihasilkan. Mendakan perang dihasilkan. Sebab dia ada ferrum 3. Kalau dia ada ferrum 2, mendakan hijau. Tuliskan setengah persamaan bagi tidak balas yang berlaku di elektrod Q. Seperti yang cikgu buat tadi tu, kat bromin. Air bromin. Dia akan jadi ion bromida. Ada 2. Ada tambah 2E. Eksperimen diulang dengan menggantikan air bromin. Okey, kat sini air bromin bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Dia mengalami penurunan, dia akan jadi ejen pengoksidaan. Kita gantikan dengan larutan kalium dikromat 6 beresid. Ramalkan pemerhatian di elektrod Q. So, ini carta warna lah. Ini benda yang sama kita tukarkan. Dia juga adalah ejen pengoksidaan. So, apa perubahan warna je? Cikgu dapati ada beberapa orang lah yang pelajar jawab betul lah. Cikgu rasa dia rujuk buku lah. Bagus juga sebab yang selalu cikgu suruh ingatkan adalah kalium manganat. Kalau kalium manganat, warna ungu bertukar kepada tidak berwarna. Kalau kalium di kromat ini, warna jingga, perubahan warnanya ialah warna jingga bertukar kepada hijau. Okey. Ini dia punya pemerhatian. Dia suruh terangkan kerana ini mungkin susah sikit lah. Kerana ion dikromat menerima elektron untuk menjadi ion kromat 3. Okey. Dia daripada 6 dia jadi 3. Kalau dalam kalium manganat 7, dia daripada 7 nombor pengoksidaan manganat, dia jadi tambah 2. Okey, ini jawapan dia. Alasan mungkin pelajar susah nak beri, tetapi perubahan warna tu sepatutnya pelajar dapat jawab. Dan sepatutnya jugalah bila soalan ini, soalan pelajar buat di rumah, pelajar dapat jawab. Okey, soalan seterusnya, soalan 7. Dia berikan perwakilan bagi unsur X, Y dan Z. Seperti yang selalu cikgu tekankan, dia ada nombor besar. Nombor besar ini adalah nombor nukleon. Nombor kecil adalah nombor proton. Besar tolak kecil, kita akan dapat 12 ini adalah bilangan neutron. Apa lagi maklumat yang kita boleh dapat? 2, 8,
1. Ini adalah elektron bersama dengan proton, kita boleh tuliskan. Kenapa penting? Sebab kita boleh tahu dia kumpulan berapa, dia logam ataupun bukan logam. Kalau jadi ion, dia jadi ion yang macam mana? Charge positif ataupun charge negatif. Contoh kat sini, kalau jadi ion, dia akan jadi ion bercharge positif. Dia akan melepaskan satu elektron. Okey, soalan A. Unsur Y dan juga Z boleh bertindak balas. Y dan juga Z. Y 2, 4. Z ialah 2, 6. Okay, dia boleh bertindak balas membentuk suatu sebatian. Kalau kita lihat kat sini, kumpulan 14, kumpulan 16, dua-dua bukan logam. Jadi sebatian yang akan terbentuk adalah sebatian covalent. So, macam mana terbentuknya sebatian ini? Y perlu 4, sumbang 4. Manakala Z perlu 2, dia akan sumbang 2. Ni boleh kecilkan 2 kali 1. 2 kali 2. So, kita akan dapat Y, Z, 2. Dia nak tuliskan formula sebatian. So, jawapannya ialah Y, Z, 2. Ada beberapa pelajar dia berikan persamaan. Maksud persamaan dia ada anak panah. Itu yang salah. Jangan ulang lagi lah. Terangkan tentang takat lebur. Ini adalah sebatian covalent. Jadi, takat lebur dia rendah. Takat lebur rendah. Terangkan, berikan sebab kerana hanya mempunyai daya tarikan antara molekul ataupun daya tarikan, dua-dua boleh gunalah. On the wall, ejaan dia on the wall yang lemah. Okey. Kalau 3 markah, sambung lagi lah. Hanya sedikit tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang lemah. Tapi untuk 2 markah, cukup kita jawabnya macam ni. Okey, B. Unsur X dan X boleh bertindak balas untuk membentuk suatu sebatian. X tadi tu 281. Z tadi 26. Okey, suatu sebatian. So ada 1, maknanya X ni ialah logam, Z adalah bukan logam, ikatannya adalah ikatan ion. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas antara unsur X dan Y. Dia minta persamaan kimia. So persamaan kimia macam mana? Dia mesti ada bahan, mesti ada hasil. So X ni, kalau dia 281, X dia akan jadi ion bercharge positif 1. Z dia akan terima 2 elektron. Sebatian yang terbentuk, formulanya ialah X2Z. So kat sini ialah X2Z. Dan terbentuk daripada X tambah, dia bukan Z sahaja, ini itulah yang ini penting kemahiran pelajar. Dia tahu bahawa 26 dia tak boleh wujud sebagai monoatom, dia mesti wujud sebagai diatom. So dia mesti ada 2. Seimbangkan persamaan ini, Z ni 2, kita letakkan 2, kat sini kita akan letakkan 4. Sepatutnya macam ni lah jawapan pelajar. Lukiskan susunan elektron bagi sebatian itu. So bila kita lukiskan, dia sebatian ni sebatian ion, jadi dia ada kandang lah. So ada kandang, ada 2, ada 1 atom Z kat tengah-tengah, ion Z. Lukiskan susunan elektron dia. So dia 2 minus, dia diapit oleh 2 ion X. Tambah, bukan 1 je, dia mesti ada 2. Tambah. Yang ni nanti cikgu akan berikan dalam bentuk jawapan dia lah untuk rujukan kepada pelajar. Yang ni cikgu buat macam ni untuk menjimatkan masa. Nanti cikgu berikan jawapan yang penuh. Soalan seterusnya, soalan 8. Seorang murid telah menjalankan satu eksperimen menentukan nilai haba penyesaran bagi tindak balas antara serbuk zinc dengan kuprum sulfat. Tu yang cikgu cakap sebelum ni. Tindak balas penyesaran ni tindak balas yang favorite. Kuprum sulfat,
Hasilnya adalah zinc sulfat tambah kuprum. Tindak balas boleh berlaku kerana zinc dia lebih elektropositif, dia berada di atas. Nilai E0-nya lebih tinggi ya. Okey, dan dia berikan keputusan kat sini. Gunakan dia buat eksperimen ni gunakan cawan kaca, sebut zinc berlebihan dimasukkan dan dia ada keputusan tu, ada suhu awal, dia ada suhu akhir. Suhu akhirnya ialah 44. Jadi kat sini tindak balas ini rujuk pada suhu, tindak balas adalah exothermic. Okey ya. So kita lihat soalan dia macam mana. Dalam eksperimen itu zinc berlebihan ditambahkan kepada 100 cm padu larutan kuprum. Ini kepekatan dia, ini isi padu dia, ini adalah kepekatan dia. Yang ini samalah muatan haba tentu dan nilai-nilai ini. So yang pertama dia minta pelajar hitung perubahan haba. Ni bukan baba, haba dalam eksperimen ni. Dia dah berikan kat sini ya, cikgu berikan rumus dia Q sama dengan MC theta. So sepatutnya tidak menjadi masalah kepada pelajar. M isi padu dia 100 darabkan dengan C 4.2 theta perubahan suhu. Kita tolakkan yang ke atas 20. Yang ini baguslah. Ramai pelajar yang betul lah. Untuk ramai ni kelas cuma ada 12 lah kan. Ramai itu maksudnya lebih daripada separuh. Dia dapat jawab dengan betul. Tentukan bilangan mol. Kalau ikut step dia pun, pertama kita akan cari theta kan, nak kira haba penyesaran. Theta, lepas tu kita cari Q, haba dilepaskan dalam eksperimen. Seterusnya kita kira mol. Yang keempat kita kira haba bebas untuk 1 mol kan. Lepas tu kita nyatakan sama ada dia negatif ataupun positif. Untuk yang ini dia negatif lah. Tentukan bilangan mol kuprum. Mol sama dengan mol kuprum sulfat, mol sama dengan MV per 1000. 0.5 darab 100 isi padu bahagikan dengan 1000. Kita akan dapat 0.05 mol. So hitung haba penyesaran. Nak kira haba penyesaran, pertama kita perlu mengira haba bebas 1 mol. Ini dalam bentuk ayat yang penuh. Sama dengan Q per dengan mol. Sama dengan 8400 bahagikan dengan 0.05. Okey. Pelajar akan dapat sama dengan 168,000 joule mol tolak 1. Kita kira haba penyesaran sama dengan negatif 168, tukarkan unit sekali ya, kilo joule mol tolak 1. Kat sini 1 markah, kat sini 1 markah. 1 markah lagi dekat yang ada tanda negatif. Merujuk kepada haba penyesaran. Haba bebas 1 mol dia tak ada tanda negatif. Haba penyesaran dia ada tanda negatif. Lukis gambar rajak aras tenaga. Ramai pelajar dapat 1 markah. Rugi ya, sebab dia tak buat ini je. Tenaga. Ini yang cikgu pesan. Kena ada tenaga. Kan? Macam tu. Dan ada 1 pelajar dia buat terbalik. Dia buat tindak balas naik tangga. Sepatutnya turun tangga. Bahannya adalah zinc dan juga kuprum sulfat. Mesti lengkap lah. Yang ini rata-rata pelajar dapat buat. Bagus lah. Tambah zinc sulfat. Tambah kuprum. Okey. Cuma ruginya ada pelajar tak taruh tenaga aja, markah dia terus turun lah. Tolak 168 kilojoule mol tolak 1. Dah selesai ya. Senang. Ini boleh dapat markah banyak kat soalan ini ya. Didapati C tidak sama dengan nilai sebenar. Cadangkan 1 langkah. So kalau pelajar dapat lihat sebenarnya dia gunakan cawan kaca. Jadi kita tukarkan. Tukar cawan
kaca kepada cawan polistrina. Okey. Ini sepatutnya yang pelajar buatlah, ditukar cawan kaca kepada cawan polistrina. Okey. Kita dah bincangkan 8 soalan struktur lah. Cikgu nak masuk esei tu satu soalan je. Okey, untuk soalan struktur ni ada masalah tak? Untuk soalan struktur, boleh? Boleh. Boleh ya. Nanti study balik, cuba lihat So cikgu akan bincangkan soalan nombor 9 Okey, soalan nombor 9 untuk soalan AC ya. Yang ni jawab sama ada soalan 9 ataupun soalan nombor 10. Soalan 9 ni dia berkaitan dengan asid dan soalan nombor 10 dia berkaitan dengan kadar tindak balas. So kita lihat soalan nombor 9, dia berikan jadual menunjukkan nilai pH. Rasanya macam kita dah bincang lah, ada soalan yang bentuk dia lebih kurang sama. P dan Q mempunyai kepekatan yang sama. Okay, kepekatan dia sama, tetapi nilai pH dia berbeza. P nilai pH dia 1, manakala Q nilai pH-nya 5. Kepekatan sama. Maksudnya kat sini, 1 ni, nilai pH ni ditentukan oleh kepekatan hidrogen ion. Maksudnya kat sini, P ni adalah asid yang kuat. Yang ini adalah asid yang lemah. Ni kalau asid macam tu je. Sama ada satu kuat, satu lemah, ataupun dia bincangkan pasal monoprotik dan juga diprotik. Dengan menggunakan satu contoh yang dinamakan bagi setiap asid, terangkan mengapa nilai pH bagi asid itu berbeza. So dia minta nama. So cikgu dah bagi tahu sekurang-kurangnya pelajar tahu asid kuat itu adalah asid hidroklorik. Namanya asid hidroklorik lah, simbolnya ialah HCl. Asid yang lemah itu contohnya ialah asid etanoik. Okey. Mengapa nilai pH itu berbeza? Nilai pH ditentukan oleh hidrogen ion, kepekatan hidrogen ion. Maksudnya kat sini, kepekatan hidrogen ionnya tinggi. Kepekatan hidrogen ionnya dekat atas ni tinggi. Kat sini kepekatan hidrogen ionnya rendah. Kenapa? Satu, dia mengion secara penuh dalam air. Satu lagi, dia mengion separa dalam air. Jadikan dalam bentuk ayat, pelajar akan senang untuk mendapat 6 markah. Dah banyak kali kita bincangkan soalan ini ya. Okey. Soalannya kedua. Asid P bertindak balas dengan zinc menghasilkan larutan R dan juga gas S. Berdasarkan cadangan anda, nyatakan larutan S dan juga gas S. Tuliskan persamaan kimia yang terlibat. So dia ada 4 markah lah. Markahnya tu bila dapat persamaan kimia yang terlibat tu dah dapat markah banyak lah. Lepas tu nyatakan larutan yang terbentuk pula tu, persamaan kimia yang seimbang 2 markah. Nyatakan larutan R dan S yang terbentuk itu 1 markah 1 markah. Senang soalan ni nak dapat markah. So sepatutnya kalau pelajar pilih asid hidroklorik, tambahkan dengan zinc, hasilnya adalah garam dan juga gas S kan. Gas S ni adalah gas hidrogen dan garamnya ikut asid. So zinc klorida. Seimbangkan persamaan, pelajar akan dapat 2 markah. Namakan, dia akan dapat 1 markah 1 markah. So ini adalah contoh jawapan dia lah. Okay, namakan asid 1 markah 1 markah. Alasan yang mengion tadi cikgu cakap, dia akan dapat 1 markah 1 markah. Manakala pula untuk asid yang satu lagi, asid lemah, 1 markah 1 markah. Yang ini lagi senang lah dapat markah. Persamaan kimia seimbang dapat 2 markah. Namakan zinc klorida itu, namakan ini sebab dia minta kan. Dapat 1 markah 1 markah. Okey. Soalan B. Rajah menunjukkan pemerhatian dalam tabung uji 1 dan tabung uji 2 apabila hidrogen klorida. Dia tak namakan asid. Namakan asid bila kita tambahkan dengan air. Kalau tak, namanya hidrogen klorida. Dia dalam hidrogen klorida ni dia dalam keadaan gas. Dia masukkan dalam pelarut X. Dan satu lagi dia masukkan dalam pelarut Y yang ada pita magnesium. So kat sini kita nampak
ada ni namanya ialah pembuakan berlaku. Sama ada pembuakan ataupun kita katakan gelembung gas tidak berwarna terhasil. Jangan gunakan buih terhasil. Itu terus salah kalau dia minta pemerhatian. Okey. So kalau kita lihat kat sini, yang ini tak ada apa-apa berlaku. Tapi yang ini ada. Tentulah yang kita belajar, dalam ini dia gunakan pelarut air. Yang ini dia gunakan pelarut organik. Apa dia pelarut organik? Pelarut organik adalah sebatian kovalen yang pada suhu bilik di dalam keadaan cecair. Apa contohnya? Contohnya kita ada cyclohexana. Cyclohexana. Ataupun pelajar jawab heksana pun boleh. Ataupun etanol, apa-apa jenis pelarut pun boleh diterima. Okey, so dia minta cadangkan nama pelarut dan jelaskan pemerhatian. Dia membawa kepada soalan yang asas tadi itulah. Kenapa sifat kimia ini tertunjuk untuk tabung uji 2? Kerana asid buat apa? Hidrogen klorida ni dia buat apa dalam air? Dia buat proses mengion, menghasilkan ion hidrogen. Yang ini proses itu tidak berlaku. Tetapi apabila menjawab soalan yang ada perbandingan ini, kita kena gunakan perkataan manakala. Okay, ini adalah contoh jawapan. Okay, sama ada pelajar jawab guna ini atau lain-lain yang bolehlah, heksana boleh dan lain-lain. Satu lagi adalah pelarut air. Okey. Tindak balas tak berlaku. Kenapa? Kerana tidak boleh mengion untuk menghasilkan ion hidrogen. Tabung uji 2 kena nyatakan juga ni yang ni. Manakala kan satu lagi. Dia kekal sebagai molekul, jadi dia tidak menunjukkan sifat keazidan dia. Okey, ini untuk 9B. Kita lihat 9C pula. Dalam soalan 9C, okay, dia berikan tindak balas peneutralan. So apa dia tindak balas peneutralan? Asid tambah alkali, hasilnya adalah garam dan air. Ini soalan yang biasalah. Dia berikan asidnya H2Z tambahkan dengan alkali yang digunakan. Hasilnya adalah tambah air. Okay, dia perlu ada persamaan kimia dan persamaan kimia ini perlulah seimbang. So kalau kita lihat 2 tak seimbang kat sini. So kita letakkan 2 kat sini nak seimbangkan oksigen. So kita dapat 2H2 ni 4 air, oksigen 2. So kat sini kita letakkan 2 dan Na ni ada 2 kat sini N2Z. Okay, ini adalah persamaan kimia dan kita gunakan peneutralan larutan natrium hidroksida ni kepekatan 0.1, isi padu 25 dan 20 cm. Kepekatan asid dia suruh cari, isi padu asidnya adalah 20. Okay. So macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Persamaan kimia dia berikan markah. Seterusnya nanti step yang pertama cari mol yang boleh. Kita akan cari mol natrium hidroksida. So step yang kedua kita akan cari mol H2Z asid ini kita nisbahkan dengan mol natrium hidroksida. So nisbahnya adalah 2:1. Jadi macam mana nak cari mol asid? Kita bahagikan dengan 2. Kita gunakan nisbah mol. Yang ketiga kita akan cari, dia suruh kira kepekatan. Nak kira kepekatan, untuk cari mol sama dengan MV per 1000. So untuk mencari kepekatan, dia akan sama mol darab 1000 bahagikan dengan isi padu. Okey. Kita akan buat persamaan kimia, dapat markah, kira mol natrium hidroksida, nisbah mol. So last kali kita cari kepekatan bagi asid. Ini adalah esei nombor
9. So untuk esei yang 10 dan 11 nanti kita akan bincang pada waktu yang lain. So nanti cikgu akan berikan ringkasan dia. Jadi pelajar gunakanlah buat untuk membuat ulang kaji. Okey. Setakat ini